Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So untuk video ni kita akan sambung dengan methodology for preparation of energy management system untuk kod khusus EPO 626. Okay, so untuk video ni kita akan tengok investment appraisal for energy efficiency project. Okay, kita nak tengok macam mana ataupun jenis-jenis pelaburan yang kita boleh buat untuk energy efficiency project. Okay, kita tengok investment appraisal criteria for energy efficiency project. Okay, yang first kita ada technical evaluation, look at amount of energy saving and technical possibility. And then kita ada financial evaluation, focus on investment budget and return on investment. Okay, kita tengok untuk technical evaluation apa yang dia cover. Pertama ialah amount of energy saving, yang kedua ialah technology risk, yang ketiga ialah implementation period, and yang keempat ialah impact to normal operation. Okay, kita tengok dulu apa itu yang dikatakan dengan amount of energy saving. Okay, so katakanlah bila kita nak buat investment untuk energy efficiency. Okay, so let's say the problem adalah berkaitan dengan lampu ataupun lighting. Okay, so katakan problem ni sekarang ialah masalahnya lampu. So kita nak buat investment untuk improve masalah lampu ni. Jadi katakanlah lampu lama awak gunakan lampu jenis T8. Okay, lampu jenis T8 yang mana dia punya consumption kalau lampu plus campur dengan balas equivalent lebih kurang kepada 40 watt lah sebatang. Okay, 40 watt satu tube. Okay, so untuk lampu 40 watt satu tube ni, dia punya lumen dia ataupun kecerahan dia lebih kurang dalam 1800 lumen. Okay, so mungkin awak tak pernah dengar term watt ataupun lumen. So watt ni adalah tenaga elektrik yang digunakan ataupun dia punya power rating dia. Okay, and then lumen ni ialah kecerahan. Lagi tinggi nilai lumen, lagi cerah lampu tu lah. Okay, dan satu lagi ialah color temperature. Okay, color temperature ni biasanya kita measure dalam unit Kelvin. Okay, so dia ada range lah. Kalau 3000 ke 4000 dia akan berwarna kuning, yellow. Okay, and then 4000 ke 6000 lebih, dia lebih kepada white lah. And then 6000 ke atas sampai ni dia akan berwarna putih kebiruan. And then kalau tak silap saya 8000 ke atas dia akan warna purple. Okay, so yang kita nak biasanya lampu pakai dalam range ni. Kita nak lampu dia biasanya lampu color putih. Okay, back to our discussion. So awak nak melabur sejumlah duit untuk baiki masalah lampu ni. Okay, so lampu asal bukannya kata dia ada kerosakan ke apa, tapi dia akan consume tenaga elektrik yang lebih tinggi. Okay, so bila awak nak improvekan lampu ni, kita kena cari lampu yang gunakan tenaga yang lebih rendah but provide the same amount of lumen. Dia bagi kecerahan yang sama tapi pada nilai watt yang lebih rendah. So kaedah biasanya ataupun yang sekarang ni famous, orang pakai lampu LED. Okay, pakai lampu LED. Of course dia adalah dia punya harga dia. Okay, jadi harga lampu LED ni biasa dia mengikut kepada brand dan juga spek dia. Okay, lagi tinggi dia punya power rating, lagi tinggi dia punya lumen, lagi mahal dia punya harga. Okay, so
macam mana kita nak kira amount of energy saving? Okay, so kita ambil power, let's say LED ni power dia katakan dia consume separuh 20 watt ni. Okay, dia consume separuh 20 watt. So katakan awak tukar sebatang lampu tube T8 ni dengan lampu LED. Okay, so untuk sebatang dia punya saving dia ialah sebanyak, okay, saving kita ambil 40 tolak 20 watt yang baru. Okay, yang lama tolak yang baru, so kita save sebanyak 20 watt. Okay, so katakanlah lampu T8 ni, katakan assume awak pakai sebatang saja. Okay, so ataupun let's say dalam satu pejabat tu kita ada 100 unit tube. Okay, 100 point lampu, dan 100 point lampu tu awak gantikan dengan lampu LED. Okay, 1 point lampu awak ganti lampu LED, awak dapat jimat 20 watt. Jadi untuk 100 point, okay, so katakanlah 1 point awak jimat 20 watt untuk 1 point lampu awak jimat 20 watt dia punya power. So untuk 100 point awak jimat 2000 watt ataupun kita panggil 2 kilowatt. Okay, so kalau kata pejabat kita tu gunakan tarif C1, okay, ni refer TMB okay, katakan pejabat kita pakai tarif C1, so tarif dia ialah RM0.365 per kilowatt hour. So kita kira lah energi kilowatt hour ni berapa. So satu hari katakan kita on lighting tu selama 8 jam, katakanlah office hour 8 jam. So untuk 1 jam kita jimat 2 kilowatt. Jadi untuk 8 jam kita jimat 16 kilowatt hour. Okay, ni untuk satu hari. So untuk satu bulan kita assume kita ada 22 hari lah, 30 tolak dengan 8 hari, 4 minggu cuti. Okay, Sabtu Ahad ke Jumaat Sabtu. So untuk 22 hari kita akan consume ataupun kita akan jimat sebanyak 352 kilowatt hour. Okay, ni untuk satu bulan. So kita nak convertkan 352 kilowatt hour ni ke dalam bentuk ringgit yang kita jimat. Okay, so kita ambil 352 kilowatt hour darab dengan 0.365. Okay, ni so kita akan dapat RM128.48. Okay, kita akan jimat sebanyak RM128.48. Okay, ini untuk sebulan. Okay, untuk sebulan. So satu lampu tu mungkin awak beli lebih kurang dalam harga RM20. Okay, katakanlah RM20 kan. Jadi awak boleh dapat dia punya payback period ataupun return on investment mungkin selepas tahun. Okay, boleh kira sebenarnya okay, boleh kira jumlah kos beli, okay, bahagi dengan kos yang ni. So awak akan dapat berapa bulan tempoh return on investment. Okay, so kita nak kira amount energy saving, yang ni je. Okay, amount of energy saving. Okay, kemudian yang kedua ialah teknologi risk. Okay, teknologi risk. So katakan lampu tadi tukarkan dengan lampu LED. Okay, so by that time, okay, biasanya kita tengok kepada perkembangan teknologi lah. Okay, so lampu LED ni dah banyak diguna pakai. Okay, so tak ada isu lagi pun problem dengan lampu LED ni. Jadi teknologi ni boleh dikatakan selamat dan juga energy efficient. So lampu LED boleh digunakan, kita boleh melabur untuk beli lampu LED ni, tak ada masalah. Okay, and then implementation period. Okay, so nak tukar lampu asal ni kepada lampu LED ni mudah ke senang? Okay, so lampu LED ni dia ada macam-macam jenis, macam-macam bentuk. Okay, so kalau kata awak sebelum ni guna lampu jenis T8, okay, awak beli lampu LED yang mana bentuk dia sama dengan bentuk T8 ni. Jadi fitting dekat ceiling ataupun dekat mana-mana awak nak pasang, tak perlu pasang casing yang baru, boleh pakai existing casing. So jimat lah. Okay, beli lampu LED yang sama bentuk dia, sama ada dia T5 ke. Okay, T5 ni dia kecil sikit tapi dia pakai mounting yang sama lah lebih kurang. So
awak tak perlu keluarkan banyak kos untuk buat renovation dan sebagainya. Just plug and play sahaja. Okay, ni dia agak technical sedikit lah. Okay, kemudian impact to normal operation. Okay, so memandangkan kita tukar lampu T8 dengan kecerahan yang sama, jadi kita tak bagi apa-apa efek kepada comfort level. Okay, kita tak bagi apa-apa efek kepada comfort level sebab lampu tu dia ada kecerahan yang sama dengan lampu T8 yang asal. Jadi technically ataupun secara logiknya kita takkan rasa apa-apa perubahan lah. Okay, now kita pergi kepada financial evaluation. Okay, to prove that energy saving can improve profitability. Bermakna energy saving ni boleh bagi keuntungan ataupun penjimatan. Okay, so financial analysis teknik yang pertama ialah kita pakai simple payback period. Okay, untuk dapatkan gambaran yang lebih cepat berkenaan dengan ROI ataupun return on investment. Okay, yang kedua ialah net present value. Okay, so yang ni menunjuk kepada contoh kalau awak beli kereta. Okay, harga sekarang kereta tu kat market pasaran, especially second hand value ataupun harga baru, berapa? Okay, berapa harga baru? Sebab contoh kereta awak tu adalah let's say kereta Proton Preve. Okay, awak beli dia baru. Okay, awak beli dia baru daripada Proton Eda, tapi kereta tu dibuat oleh kilang pada tahun 2016. So maknanya dia duduk dekat dalam store ataupun garaj selama 4 tahun baru ada orang beli. Jadi takkanlah harga dia sama macam dia keluar tahun 2016. Mesti ada nilai susuk dia. Okay, walaupun dia baru, tapi kereta tu dibuat tahun 2016. Okay, baru tak ada orang pakai lagi, awak beli tahun 2020. Bermakna dia akan ada susut value dia. Okay, and then satu lagi ialah kita panggil dia scrap value satu lagi. Okay, bila awak tak nak pakai, awak nak jual balik, then berapa dia punya value dia, apa present value dia untuk harga jual balik. Okay, tapi biasanya net present value ni menunjuk kepada harga barang baru tapi harga semasa. Okay. Yang ketiga ialah internal rate of return. Okay, kita tengok untuk simple payback period. Okay, so dia punya calculation dia ialah total amount of investment bahagi dengan annual saving. Okay, saya pakai contoh problem besar lampu tadi. Okay, so katakan lampu LED tu awak beli dengan harga RM20 untuk satu unit, dan tadi kita ada 100 unit total dia. So total harga kita beli ialah 20 darab dengan 100 point. Okay, ini tak termasuk dengan installation cost lah. Okay, kita kira secara cepat maknanya ini tak termasuk dengan installation cost. Ini harga beli saja. Okay, so kita ambil harga beli dia 20 darab dengan 1 point bahagi dengan RM RM128.48 okay, sebulan. Kita darabkan dengan 12 bulan untuk dapatkan setahun berapa okay, saving dia. So kita akan dapat jawapan dia simple payback period iaitu 1.29 tahun. Okay, tempoh untuk kita dapat balik modal yang kita keluarkan untuk beli lampu tadi. Okay, so kalau convertkan dalam bentuk bulan, okay, dia lebih kurang dalam 15.56 bulan. Okay, 15.56 bulan. So lebih kurang dalam setahun 3 bulan lebih lah. Setahun 3 bulan lebih. Okay, maknanya lepas tahun 3 bulan lebih kita dah dapat balik modal yang kita keluarkan tadi. Okay, so apa dia punya advantage dia? Okay, easy to calculate. Tengok macam mana kita buat estimation tadi, kita senang nak kira. Okay, express in simply term. Okay, term dia pakai pun mudah. Maknanya orang yang tak ada background technical pun boleh faham. Okay, does not require inflation or interest rate. Jadi kalau kita tengok dekat harga beli ni, kita tak ada masukkan berapa interest yang kena bayar ke, hutang bulanan ke apa, tak. Dia very simple calculation lah. Okay, quick method to compare project.
Okay, disebabkan kita boleh kira dengan cepat, so kita boleh letak banyak-banyak option. Okay, katakan option pertama, lampu brand A RM20, okay, lampu brand B RM30. So boleh masukkan dalam calculation, compare dia punya payback period. Okay, which one that awak rasa sesuai untuk buat pemilihan lah. Sebab kadang-kadang bila kita nak buat pembelian lampu ni, okay, kita ada banyak brand Philips, Osram, okay, macam-macam lagi. Okay, disadvantage ignores different in the amount of saving. Okay, ignore different in the amount of saving. Okay, yang ni sebabkan dia adalah simple calculation. Okay, jadi amount of saving tu mungkin based on estimation semata-mata lah. Okay, so ignore the value of saving after the payback period. Okay, so selepas habis tempoh ni, katakan awak dah kira, okay, awak akan dapat dia punya payback period ialah 1.29 tahun, lebih kuranglah setahun 3 bulan lebih. Okay, so calculation ni dia tak ambil kira saving selepas habis, selepas kita dapat balik modal. Okay, and then yang ketiga ialah ignore the time value of money. Okay, maknanya yang ni pula dia tak ambil kira pun kadar mata wang semasa. Okay, sebab kalau main dengan kadar mata wang ni, dia agak lambat lah berubah, kecuali kalau ada krisis. So kita tengok dia punya graf dia. Okay, ini kalau awak budak bisnes, mungkin awak pernah buat graf ni untuk tentukan, kita panggil break even point untuk dapatkan ataupun minimum sales untuk dapatkan untung. Okay, so kita tengok yang ni investment or saving untuk paksi Y, and then untuk paksi X dia letak year ataupun masa lah. So awak keluarkan let's say RM2,000 untuk beli barang, and then kita plot dia punya payback period. Kita plot dia punya saving, kita plot dia punya saving. Okay, so saving tu akan terkumpul. So jumlah dia akan naik sampailah dia intersect ataupun bersilang dengan nilai investment tadi. So at this point awak akan dapat awak punya payback period. Okay, ini adalah cara satu lagi lah nak tentukan berapa lama payback period. Kalau tadi kita gunakan rumus, yang ni dia gunakan draft. Dan selepas dari tempoh payback period ni, yang dekat bahagian ni, kita akan dapat enjoy the saving, okay, after the payback period. Okay, so saving ni yang dikatakan simple payback period ni ignore, kita tak ambil kira yang ni. Okay, tapi kalau ikut ini adalah untung sebenarnya. So kalau tak ambil kira pun bermakna kita ada untung, bukanlah disadvantage kat sini. Okay, kemudian kita tengok pula net present value. So net present value is a financial parameter, indicates the amount that project will earn over its expected lifetime, today's value money. Net cash inflow or outflow in each year into the project will be multiplied by a discount factor for that year. Okay, ni dia punya rumus dia. Okay, so basically kalau nak guna net present value ni, dia ada parameter-parameter lain yang perlu ditetapkan dahululah. Okay, contohnya seperti discount rate, okay, and then the number of years, project lifetime. Ini saya tak ada contoh nak bagi, tapi dia punya formula dan parameternya macam ni lah. So kita tengok dia punya advantage dia. So dia take amount of saving into account, okay, take inflation into account, take project lifetime into account. So banyak parameter yang dia consider. Okay, and then this advantage dia more complicated to calculate compared to simple payback period. Okay, sebab simple payback period ni awak ada harga beli,
Okay, tahu macam mana nak kira bil, dah boleh kira. Tapi yang ni agak susah lah sebab kena ada parameter untuk discount rate dan juga number of years, project lifetime. Okay, and then dia need information and decision on the discount rate. Kena tentukan, okay, parameter tu berapa nilai dia. Okay, dan setiap nilai yang ditentukan tu kena ada dia punya justification, kenapa pilih nilai tersebut. Okay, so the higher the net present value, the better the energy efficiency project. So most organization use net present value to select the most economical attractive project. Okay, so untuk improve sesuatu energy efficiency ni, kita boleh buat banyak projek untuk pasang solar, projek untuk tukar lampu kepada lampu biasa kepada lampu LED. Okay, projek untuk tukar aircon kepada jenis inverter. So daripada banyak-banyak jenis projek tu, okay, setiap projek tu kita akan kira net present value and then kita compare lah, okay, which is better. Dia kata yang ni, the higher the net present value, the better the energy efficiency project. Okay, so kalau buat compare antara projek solar, projek tukar lampu LED dengan projek tukar aircon, okay, so which one yang akan bagi net present value yang paling tinggi lah yang awak akan pilih. Okay, but kena tengok jugalah dia punya complexity, tahap kesukaran untuk kita implement the project. Okay, some organization have no particular criteria on the discount rate. Okay, then using the internal rate of return. Okay, the internal rate of return is the discount rate, okay, dalam bentuk percentage for which the net present value reduced to zero. Internal rate of return can be compared with the current interest rate for borrowing money. Okay, ini lagi complicated lah. Okay, kalau melibatkan pinjaman wang, sebab biasanya untuk renovation ataupun untuk energy improvement punya investment, okay, dia akan melibatkan nilai yang besar. Sebab kalau kita buat improvement tu sikit-sikit, kita takkan nampak dia punya efek. Kita kena apply secara besar-besaran, okay, ataupun dalam skala yang besar lah. Okay, so ni adalah internal rate of return punya formula. Okay, so boleh tengok dekat awak punya nota, and kita boleh tengok dia punya advantage. So easy to compare against interest rate, take time, value of money into account. Okay, maknanya bila kita pinjam duit, okay, dia ada tempoh bayaran sebagainya. Okay, so kita ambil kira dia punya tempoh bayaran. Okay, yang dia punya disadvantage dia ialah be able to get multiple figures if cash flow change direction more than one time, then it will difficult to analyze the result. Okay, so bila kita contohnya untuk kilang yang buat production, okay, so bukan setiap bulan dia punya sale tu sama dia punya value. Jadi profit setiap bulan takkan sama, akan berubah-ubah. So dia akan effect pengiraan internal rate of return. Okay, so the higher the internal rate of return, the better the energy efficiency project. Okay, so kita tengok kat sini project financing, kat mana kita nak dapat duit untuk kita buat energy efficiency. Okay, so kita tengok internal funding, okay, internal budget, shareholder or owner of the organisation. Okay, ini maknanya kita keluar duit sendiri. Okay, kita keluar duit sendiri. Okay, sama ada duit company, okay, duit shareholder ataupun duit owner. Okay, kita tengok pula external funding. Okay, external funding kita ada ESCO. Okay, kita ada energy saving company, kalau tak silap. Okay, energy saving company. Okay, ataupun clean development mechanism. Okay, so untuk ESCO ni, okay, bila kita tengok external funding, bermakna owner of the building ataupun owner of the organisation tidak perlu keluarkan 1 sen pun duit. Okay, semua kos tu akan dikeluarkan oleh ESCO. So bila ESCO keluar duit, okay,
dia akan buat pemasangan, installation dan juga maintenance. And then macam mana dia dapat untung? Okay, mana ada orang buat bisnes dapat untung kan? So ESCO ni akan buat satu kontrak. Okay, dia panggil Energy Performance Contract, EPC. Okay, so dalam kontrak ni dia akan nyatakan bil sebelum ESCO masuk berapa. Okay, katakanlah sebelum ESCO start dia punya projek, average bill ialah 300,000. Okay, so selepas ESCO dah buat dia punya projek energy efficiency, okay, dia dah keluarkan duit, dia dah pasang solar, dia tukar lampu LED semua. Jadi bil terbaru, average bil terbaru ialah 250k. Jadi dia jimat 50k sebulan. Okay, jadi daripada 50k sebulan ni, ESCO akan kira balik berapa dah dia dah keluar tadi. 1 juta, 2 juta, 3 juta. Okay, so dia akan ambil, let's say, ini secara brief so let's say lah dia kata dikeluarkan 1 juta, 1 million. Okay, bahagi dengan 50k. So katakanlah ESCO tadi, okay, company tadi keluarkan 1 million untuk dia punya pemasangan alat dan sebagainya. And then dikira average saving selepas dia pasang, okay, ialah sebanyak RM50,000. So kalau dia congak maknanya dia nak tentukan berapa tahun kontrak dia kena buat. Okay, ini paling minimum so dia keluarkan 1 million, average saving 50k. So untuk dapat balik 1 million ni, basically selama tempoh 20 tahun. Okay, ini congaknya, tapi takkanlah 20 tahun je, sebab 20 tahun ni dia baru balik modal, dia tak ada untung lagi. Okay, so based on ni dia akan tentukan berapa tahun kontrak yang dia perlu sign dengan owner of the building. Okay, dia kena kira dulu, okay, sama ada berbaloi ataupun tak. Sebab contohnya bila dia tukar sesuatu alat elektrik, okay, alat elektrik tu dia jaranglah ada yang boleh survive selama-lamanya. Okay, of course dia akan ada masa yang mana dia perlu ditukar. Okay, especially yang melibatkan rotating part. Contoh dia pasang motor ke apa, motor tu tak mungkin dapat survive melebihi 15 tahun. Okay, so mungkin dia akan masuk juga kos untuk tukar yang baru dan sebagainya, supaya dia dapat tentukan kontrak. Dan dalam kontrak ni, alat ni masih akan berfungsi dengan lebih masih berfungsi dengan okey lah, masih elok okay, itu dipanggil external funding melalui ESCO. Okay, okay, ni yang kita bercakap berkenaan dengan ESCO tadi okay, so source of fund ataupun daripada mana datangnya duit tu datang daripada company ni, okay, energy saving company. So dia akan provide semua equipment supplier, okay, and dia akan buat project in building ataupun factory. Okay, so untung yang dia nak ambil ialah daripada energy cost saving. Okay, dia dah keluar duit semua, dia dah pasang, and then daripada mana dia dapat untung? Daripada energy saving. Okay, kita tengok pula clean development mechanism. Okay, so one of the two project-based flexible mechanism of the Kyoto Protocol. Okay, Kyoto Protocol ni dia ada satu conference, kita panggil dia Kyoto Conference. Okay, so the mechanism are designed to make it easier for the industrialized countries to meet the greenhouse gas emission reduction target under Kyoto Protocol. So the CDM is mandated to assist developing countries in achieving sustainable development. Okay, so secara general ni sebenarnya clean development mechanism ni untuk Malaysia masih lagi belum ada official guideline. Okay, biasanya kita ada yang untuk energy service company. Okay, bukan saving, sorry, energy service company. Okay, untuk CDM masih belum lagi ada solid guideline lah, dan kebanyakannya kita company kat Malaysia ni ataupun organisation kat Malaysia ni dia banyak pakai ESCO.
Okay, dan untuk pengetahuan awak, UiTM kampus Dungu sekarang ni dalam proses untuk pemasangan panel solar, yang mana itu pun menggunakan konsep Energy Service Company, yang mana Energy Service Company yang buat pemasangan solar dekat UiTM kampus Dungu ni ialah anak syarikat UiTM sendiri, iaitu UiTM Holding. Okay, tapi saya tak sure lah dia punya energy performance contract tu berapa lama tempoh dia. Okay, kita tengok untuk yang CDM tadi, sambungan dia. So kita tengok untuk yang industrialized countries. Okay, so they invest in the project in developing country without reduction target. Okay, and then they can claim credit for the emission that the project achieve and use this credit to meet the target. Okay, ini susah nak implement sebab dia based on emission. Okay, so bila based on emission, dia nak buat tu satu negara. So bayangkan dalam satu negara tu ada banyak kilang. Okay, so mungkin kilang tu duduk dekat-dekat sebelah-sebelah, kilang kelapa sawit sebelah, okay, kilang penapisan sebelah. Okay, katakan dua-dua tu bebaskan gas emission. Jadi sukar untuk kita nak buat measurement untuk greenhouse gas emission ni, okay, tentang keberkesanan dia. Okay, sebab bila dia invest in the project, dia takkan boleh invest untuk semua projek yang ada emission. Let's say dia invest hanya untuk power plant saja, tapi untuk kelapa sawit dengan untuk let's say incinerator, dia tak invest. Okay, jadi ada external factor yang akan mengganggu dia punya measurement. So that's why tak ada lagi satu guideline yang solid untuk clean development mechanism. Okay, and then kita tengok dia punya conversion factor. 1 megawatt hour is equivalent to 0.55 ton of carbon dioxide. Yang ni dia ambil bacaan untuk Thailand. Okay, bunker oil equivalent to 0.0766 ton of carbon dioxide per gigajoule. Okay, diesel oil equivalent to 0.0726 ton of carbon dioxide per gigajoule. Okay, and then kalau dikonvertkan kepada bentuk wang ringgit, okay, 1 ton of carbon dioxide is equivalent to 10 US dollar. Kalau duit Malaysia sekarang lebih kurang 40 ringgit lah. So energy efficiency projects are one way to contribute to the reduction of greenhouse gases. Okay, ini general statement lah. Okay, so bila awak jimat elektrik, maknanya power plant tak perlu hasilkan tenaga elektrik yang banyak. Okay, jadi dia dapat kurangkan penggunaan fossil fuel, yang mana kesan pembakaran tu pun dapat dikurangkan. So bila pembakaran dikurangkan, gas emission pun berkurang. So the organisation can consider this mechanism as one channel to get the external funding to implement the project. Okay, jadi biasanya dia akan melibatkan banyak corporate funding. Okay, banyak corporate funding dan juga linking. Okay, ada kena link dengan banyak orang lah untuk buat projek ni. Okay, so more detail can be found at www.unfccc.org. Okay, now kita tengok pula HR development in energy management system. Okay, human resource pun perlu terlibat juga. Bukan setakat dia hanya in charge on ambil pekerja, gaji dan sebagainya. Okay, yang pertama sekali, development process and training needs. Okay, proses pembangunan dan juga latihan yang diperlukan. So yang pertama, dia perlu collect information. Okay, dia kena tahu berapa number of staff dalam pejabat dia. Okay, and then dia kena tahu tahap educational background. Okay, and then dia punya job description. Okay, yang ni dia kena tahulah. Ini basic information ni memang sedia ada dekat HR. And then dia kena buat analyze collected information and group. Okay, yang mana non-energy controlling staff, yang mana energy controlling staff.
Okay. Contohnya cleaner. Okay, cleaner yang sapu sampah. Okay, cleaner yang jaga landscape. Okay, jadi yang ni adalah non-energy controlling staff sebab dia tak guna banyak ataupun tak guna langsung tenaga elektrik dalam kerja dia. Okay, and then energy controlling staff. Okay, yang ni biasanya staff pejabat, okay, operator dan sebagainya. So yang ni kebanyakannya adalah staff yang menggunakan electrical energy. Okay, dipanggil energy controlling staff. Okay, development process and training needs. Okay, yang ketiga ialah define training requirement. Okay, so untuk non-energy controlling staff yang dia perlukan ialah awareness. Okay, dia perlu tahu berkenaan dengan energy efficiency. Okay, untuk yang energy controlling staff, okay, dia perlukan training in term of yang pertama management. Okay, dia perlukan awareness dan juga energy management training. And then energy efficiency staff, dia perlukan awareness training, energy management training and also technical training. Okay, and then untuk yang bahagian operator, dia perlukan awareness training dan juga technical training. Okay, so untuk awareness training, okay, objektif dia adalah untuk motivate and raise staff awareness. Okay, kita kena bagi staff tu tahu dulu, dia kenal dulu apa itu energy efficiency, barulah dia boleh practice energy efficiency. Okay, untuk energy management training pula, apa dia punya objektif? To make the management team understand the principle and procedure of energy management system and the role and the responsibility of related staff. Okay, maknanya kalau kata dia adalah pejabat office worker, okay, so dia kena tahu tanggungjawab dia terhadap energy management. Okay, contohnya seperti bila keluar rehat, dia perlu tutup lampu dan juga komputer, okay, yang tidak digunakan, okay, supaya dapat improvekan energy efficiency dekat dalam pejabat dia. Okay, untuk technical training ialah to train the technical staff on the specific technology or techniques to improve energy efficiency. Okay, so contohnya dia adalah operator yang control lampu kat bangunan. Okay, dia adalah operator yang control lampu kat bangunan. Jadi dia kena tahu lampu mana yang nak pasang pada waktu malam, okay, lampu mana yang dia kena tutup bila waktu siang. Okay, so dia kena dapat training supaya dia tahu pukul berapa yang sesuai untuk dia pasang lampu pada waktu malam, okay, and then pukul berapa yang sesuai untuk dia off balik bila sampai waktu pagi. Okay, itu paling mudah lah. Okay, sebab dia kena tahu dia kena control masa tu supaya penggunaan tenaga tu dapat dioptimizekan. Okay, kita tengok documentation in energy management system. Okay, so kenapa kena ada yang documentation in energy management system? Okay, itu bertujuan untuk provide clear working guideline for all level of staff to implement energy management system. Okay, maknanya untuk dia punya guideline ni tak adalah kita main cakap mulut ataupun secara verbal saja. Dia kena ada satu hitam putih bertulis. Okay, supaya kita boleh buat macam contoh checklist dan sebagainya, senang untuk di refer oleh semua orang. Okay, kena provide recommend working format to energy efficiency staff for use in their daily work. Okay, ini contoh dia bagi macam satu arahan kepada staf pejabat. Okay, bila keluar pejabat, tolong tutup lampu, kipas, okay, dan juga aircon dan juga komputer. Okay, ataupun bila keluar pejabat, make sure pintu tu ditutup semula supaya angin sejuk aircon tu tidak keluar. Okay, and then yang ketiga ialah provide the official workings evidence required by standard quality system. Okay, jadi katakanlah untuk buktikan yang dia orang ni follow, okay, katakan untuk keluar rehat, make sure tutup komputer dan sebagainya. Okay, mungkin akan ada satu energy meter lah, katakanlah akan ada satu energy meter dekat setiap meja staff ni.
yang mana dia akan detect. Kalau dia tak off komputer, energy meter ni akan detect dia guna elektrik. Okay. Itu contoh. Okay. Ataupun ada satu smart system yang mana dia boleh detect kalau komputer tu on tapi tak ada orang. Okay. Dia akan record lah. Dia akan record dan akan bagi tahu kepada ketua pegawai tersebut. Okay. Contoh. Okay. Dia kena ada evidence. Okay. Yang membuktikan kata apa-apa saja praktis berkenaan dengan energy efficiency yang dibuat dalam guideline dituruti ataupun di follow dan berrekod. So documentation in energy management system can be categorized into 3 types. Okay, ada 3 jenis dokumen. Yang pertama ialah working procedure. Yang kedua ialah working manual and tools. Yang ketiga ialah monitoring document. Okay, semua benda ni macam manual ataupun guideline lah. Okay, so kita tengok pula dalam secara general ataupun detail dia, documentation in energy management. So untuk working procedure, okay, kita ada list of document, application level, developed by siapa and siapa dia punya user. Okay, so contohnya untuk energy management working procedure, okay, application level dia adalah dekat organisation, semua kena guna. Okay, bila sebut organisation ni semua kena pakai. Okay, developed by energy committee yang develop. Okay, user semualah. Okay, ini contoh EAC working procedure. Ini yang dekat setiap EAC, Energy Accounting Center. So dia boleh di-applykan dekat Energy Accounting Center, developed by Energy Accounting Center and used by Energy Accounting Center. Okay, and then contoh pula kalau yang lain kita tengok report for top management. Okay, application level dia semua kena isi. Okay, yang develop dia ialah energy manager and siapa yang akan review borang ni ialah top management. Okay, user ni basically adalah siapa yang akan review lah. Okay, reviewed by. Application ni siapa yang pakai. Okay, develop by ni siapa yang cipta borang tu, siapa yang buat dia punya guideline tu apa semua. So kalau kat sini dia ada banyak contoh borang daripada A1 sampai C8. So untuk review proses, bila semua borang tu dah isi, dah lengkap semua, so untuk working procedure, dia akan direview oleh energy manager dan akan di-approve oleh energy management committee. Untuk working manual and tools, dia akan direview oleh head of energy accounting center dan akan di-approve oleh energy management committee. And then untuk monitoring document, dia akan direview oleh energy manager dan akan di-approve oleh energy management committee. Okay, so basically untuk membuat energy management secara conclusionnya kena ada borang-borang ni. Okay, so that's all for this video. Okay, nanti kita akan sambung dengan video sambungan bagi subjek ni. Okay, terima kasih.